memekar dan melestarikan sektor perniagaan PMKS yang sememangnya di antara golongan peniaga yang paling mudah terjejas ataupun vulnerable dengan izin. Dan tertekan khususnya di era pandemik lalu, memberikan kelegaan kepada PMKS dalam konteks akses kewangan dan aliran tunai. Tinggal lagi ianya perlu dimudahcarakan dalam proses pengagihan dan pengurangan birokrasi. PMKS menyumbang kepada 38% KDNK dan juga bila kita lihat kepada belanjawan 2023 Malaysia Madani, ada 3 sebenarnya inisiatif yang diberikan untuk PMKS, dan hari ini untuk kita bicara lebih lanjut dan juga untuk memperincikan mengenai 3 perkara ini, bersama dengan saya di studio ialah Dr. Hajar Azam Muyassar Asad, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Mahabbah Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ada 3 perkara yang ingin kita rungkaikan hari ini dan bagaimana sebenarnya PMKS boleh mendapat manfaat daripada belanjawan 2023. Tapi sebelum itu, Doktor, mungkin boleh dapatkan sedikit respon awal daripada Doktor mengenai belanjawan 2023 ni secara menyeluruhnya. Terima kasih sahaja kepada sahabat Malaysia menjemput saya untuk beri sedikit pandangan berkenaan dengan belanjawan disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini Jumaat, dan ini masih baru. Ya, hangat lagi. Pun tak terhafal sebab banyak sangat manfaat daripada situ. Betul. Kan? Jadi kita kupas pada PMKS. Ya. Sebab pertama, saya mewakili pertubuhan bukan kerajaan. Secara direct, secara langsung dengan PMKS. Saya secara langsung dengan PM, perusahaan mikro. Sebab saya dalam pertubuhan bukan kerajaan, saya membuat aktiviti yang berkaitan dengan B40 untuk melatih, membangun usahawan B40. Jadi kalau nak dikatakan pasal respon, satu, sebagai pertubuhan kerajaan, kami memang menyambut baik apa yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita dalam belanjawan 2023 baru-baru ini. Sebab kalau ikut respon yang lain, mungkinlah tak semua akan rasa setuju, tak semua akan rasa akan menyokong. Tapi bagi kami, kalau kita ikut skala 1 sampai 10, saya letak 9. Kenapa? 1 saya simpan lah. Ada juga yang saya cakap, okey, yang ini kita tengok tak balik. Semua benda perfect, betul, tak semua benda perfect. Kalau nak perfect tu buat sendirilah pada saya. Jadi belanjawan ni penting untuk kita terbelanja PMKS yang terlibat sebelum ni, yang terkesan daripada pasca pandemik, pasca COVID. Dan keduanya pasal inflasi. Benda tu memang memberi satu satu kesan yang sangat memedihkanlah bagi PMKS. Ya, betul. Banyak benda yang terpaksa kita lalui. Jadi respon keseluruhan yang saya tengok kalau di kalangan komuniti yang saya telah latih ni, dia menyambut baik dan menyokong. Jadi kalau kita boleh lihat kenapa sebenarnya kerajaan memberi tumpuan kepada PMKS ni, kerana mereka lah sebenarnya yang sakit terlebih dahulu. Sewaktu pandemik COVID melanda negara kita, mereka yang ditutup terlebih awal, mereka juga yang buka paling lambat sekali. Jadi kenapa ia memberi impak yang cukup besar, inilah sebabnya. Kerana itulah ada beberapa inisiatif yang diberikan kepada mereka. Kita perincikan satu persatu. Yang pertama sekali ini yang mendapat respon yang agak baik sebenarnya daripada industri sendiri, iaitu pengurangan cukai sebanyak 2% terhadap PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi 150,000 pertama, daripada 17% kepada 15%. Walaupun bunyinya pengurangan 2% sahaja, tetapi untuk peniaga ini sebenarnya memberi impak yang cukup besar, Doktor. Ya, betul. Saya setuju. Sebab apa? Saya pun usahawan juga. Saya pun PMKS tu. Kan? Jadi apabila Perdana Menteri mengumumkan dalam bajet pengurangan cukai itu, saya pertama sekali ucap Alhamdulillah. Tapi kalau PM sebut 5%, saya terlompat terus lah. Kan? Bangun daripada kursi. Bangun lompat lagi kan. Tapi 2% tu cakap pada saya Alhamdulillah. Sebab pengurangan 2% daripada 17 kepada 12 untuk 150,000 yang pertama tu, dia bernilai RM3,000. Jadi benda tu kita boleh bangunkan balik. Boleh kita manfaatkan balik kepada perniagaan kita sebenarnya. 3,000 tu sebenarnya banyak kita boleh manfaatkan. Sebab tu dalam untuk PMKS, pengurangan 2% tu memberi satu motivasi juga kepada pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan sederhana. Sebab tu kalau kita ucap terima kasih kepada Perdana Menteri dan Barisan Kabinet kerana prihatin terhadap PMKS.
Ya, seperti mana doktor katakan tadi, 2% itu sebenarnya sangat bernilai. Walaupun mungkin kedengarannya sedikit, tapi untuk pengusaha setiap sen itu dikira. Dan setiap sen itu boleh disalurkan kepada beberapa perkara yang lain. Okey, kita pergi dan juga beralih kepada inisiatif ataupun bantuan yang kedua. Ini juga sangat menarik kalau kita nak bicarakan di mana kerajaan akan menyediakan peruntukan khusus 50 juta bagi membina baharu gerai-gerai penjaja di seluruh negara dan juga peruntukan sebanyak 176 juta bagi kemudahan menaik taraf premis. Bunyinya besar, tapi apa yang lebih penting sekarang inilah implementasi. Kerana kalau kita boleh lihat, banyak sebenarnya bantuan yang diberikan oleh kerajaan, khususnya kerajaan masyarakat Malaysia Madani ini. Tetapi akhirnya bagaimana ia boleh disalurkan kepada PMKS? Apa mekanisme yang terbaik sebenarnya, doktor? Okey, belanjawan Madani untuk menaik taraf. Untuk nak mencantikkan lagi atau memberi satu kelebihan kepada premis-premis. Saya tak hafal, tapi yang saya ingatlah, sebab 2 kali saya terpaksa ni kalau ada apa nak kena study ni, kena study tu kan. Jadi saya pergi fokus pada PMKS apabila diumumkan untuk bajet yang sebegitu, saya rasa itu bajet yang bagus. 50 juta, lepas tu tambah 100 berapa juta tu. Jadi sebab apa? Sebenarnya penting untuk keceriaan. Okey. Sebab saya sendiri ada usahawan saya yang mengusahakan street food. Street food maksudnya berniaga di tepi jalan menggunakan kios kan. Jadi satu benda penting. Cumanya cara kaedah tu hendaklah dipermudah carakan. Supaya ianya tidak diambil kesempatan orang tertentu. Kan? Jadi dipermudahkan dan memberi sama rata kepada semua yang menjalankan, yang menghasilkan atau yang berniaga yang dikatakan PMKS tu. Sebab sebenarnya kalau kita tengok kepada negara-negara maju kan, kalau kita tengok ni, saya bagi contoh kepada yang mikro lah, yang berniaga yang tepi-tepi jalan macam tu kan. Kalau kita pada negara maju, kita tengok dia cukup menjaga menjaga keceriaan, kebersihan dan cara pengendalian premis-premis yang telah dibekalkan oleh mereka lah. Jadi kalau kita sebagai negara Malaysia nak mencapai ke negara maju, kita kena educate. Apabila kerajaan telah peruntukkan, kita mudah carakan dan kita educate kepada peniaga-peniaga supaya dia mengikut landasan dan mengikut undang-undang yang ditetapkan. Sebab kebanyakannya dia ada berkaitan dengan agensi tertentu kan, untuk dia nak membangunkan atau menceriakan baliklah dari sudut premis-premis ke kios ke. Saya mengambil kembali apa yang doktor katakan tadi mengenai pemudah cara. Kerana ini berkaitan dengan yang ketiga, inisiatif yang ketiga, iaitu dana sebanyak 40 bilion ini. 40 bilion ini, itulah jumlahnya agak besar. Tetapi permasalahan di sini bukan sekarang tapi daripada dahulu lagi. Apabila dokumentasi yang diperlukan itu mungkin terlalu rumit sehingga sukar untuk PMKS ini untuk mendapatkan dana tersebut. Itu pertama dari segi dokumentasi. Dan juga mungkin mereka tidak tahu di mana dan juga bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan dana itu, doktor. Okey, that's why saya beritahu. Pertama kita kena educate. Dan kita kena promosikan lebih proaktif. Dan cara bagaimana kita nak membuat permohonan, kita mudahkanlah. Kan? Sebab kadang-kadang kita tengok yang berlaku sekarang, masalahnya benda ni kadang-kadang tak sampai. Sebab mungkin promosi tu dia pada satu-satu tempat atau satu-satu bahagian. That's why kalau saya sebagai Ketua Muka Kerajaan, saya bersedia kan untuk bekerjasama dengan kerajaan, NGO bekerjasama dengan kerajaan untuk memberi promosi berkenaan dengan kemudahan-kemudahan. Sedia ada fund yang telah diperuntukkan kan, sama ada pinjaman padanan sebagainya, supaya benda itu terus sampai kepada yang memerlukan. Sebab kita tahu memang kesan daripada masalah isu-isu sebelum ni memang agak memberi satu demotivate lah. Jadi bila ada pengumuman begini, jadi kita rasa ceria balik. Kita rasa happy. Sebab kita rasa kita dapat rasakan bahawa kerajaan prihatin dengan apa yang berlaku
dengan masalah yang berlaku yang dihadapi oleh PMKS. Jadi itu di antara 3 sebenarnya kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan dalam Belanjawan 2023 Malaysia Madani ini. Jadi banyak lagi sebenarnya bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk PMKS, tapi itulah kita kena buat homework sikit. Betul. Kita nak kena gali di mana sebenarnya ruang dan juga peluang PMKS ini berada. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama dengan kita hari ini, Dr. Haja Azhar Muyassarah Asad, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Mahabbah Malaysia. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Okey, baik. Selepas ini kita nak bersama dengan rakan kita